Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua yang sedang menonton TV Al-Hijrah di malam hari ini. Sebelum kita menutup mata tidur malam, apa kata kita duduk sebentar, ijlis bina nu'min sa'ah, beriman sebentar, kita muhasabah diri, healing journey kita untuk maafkan diri, maafkan semua supaya hati lebih tenang, esok hari kita menjadi seorang yang lebih baik insya-Allah. Topik kita pada malam ini, syukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk berbicara tentang topik ini, kita bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Rawdah, iaitu yang bahagia Syekhana Al-Ustaz Al-Fadilah Al-Mukarram iaitu Ustaz Azli Abdullah Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Datang jauh dari Kuantan. Ya. Lagi bersama rata untuk kami semua ni. Betul lah. Nak bagi bedtime story untuk kami insya-Allah. Itulah. Nak cerita benda ni insya-Allah. Tapi sebelum Ustaz cerita, saya nak baca sikit untuk Ustaz lah. Okay. Sepotong hadis yang pendek ni supaya Ustaz sambung. Itu dia macam tu. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab hadis ni panjang saya kira, masya-Allah. Kisah daripada Bani Israel, tapi saya baca sepotongan sebab Ustaz kena habiskan. Saya menyambungkan kebaikannya insya-Allah. Baik insya-Allah. Dan kepada para penonton insya-Allah, hadis kita saya bacakan sedikit potongannya. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat 3 orang daripada Bani Israel, iaitu yang pertama seorangnya menderita sakit kusta, yang kedua seorangnya berkepala botak, dan yang ketiga seorang lagi buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuskan malaikat kepada mereka. Habis kat situ saya habiskan. Sebab yang kena sambungnya Ustaz ni insya-Allah. Ustaz, apabila kita bicarakan sini tiga situasi berbeza, ada yang buta, ada berkepala, ada yang buta, ada yang sakit kulit sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan apa yang Nabi nak cerita berkenaan ujian kepada mereka ini, Bani Israel. Bukan Israel ini Ustaz, ini kisah untuk teladan yang Nabi bawakan daripada Bani Israel. Untuk kita belajar pada malam ini insya-Allah. Ustaz, fadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Assalamualaikum semua, selamat malam. Sebelum kita tidur malam ni, harapnya tidur semua lena lah. Selepas dengan cerita Ustaz dengan cerita ni biar lena semua. Cantiknya, indahnya kehidupan bersama Nabi itu salah satunya ialah saat Nabi menyampaikan. Memang menarik. Nabi pandai melukis, kadang-kadang Nabi lukis garisan di pasir. Dan malam ni kita mendengar hadis dalam bentuk Nabi cerita. Baik. Seronok bila Nabi cerita tu, butir-butir cerita Nabi tu masuk dalam hati. Nabi kata zaman dulu ada 3 orang Bani Israel. Seorang ni dia ada penyakit abros. Kulitnya putih. Kusta lah. Rosak, kulit dia rosak lah. Kemudian yang keduanya akra. Seorang berkepala botak. Botak sebab apa Ustaz? Botak tu botak semula jadi barangkali. Bukan memikir. Tak disebut sebab memikir banyak ke apa, wallahu alam. Dan yang ketiganya ialah seorang lelaki tu dia buta. Jadi Allah nak uji ketiga orang yang memang dah diuji. Allah dah uji dia dengan penyakit. Allah nak uji lagi. Macam mana Allah uji dia? Allah datangkan seorang malaikat yang menyerupai manusia. Baik. Kalau datang jumpa pertama sekali jumpa yang abras, yang kulit penyakit kusta, kulit buruk, kita ada gugur-gugur kulit tu. Jadi lalu dia katakan kepada lelaki itu, apa yang kamu inginkan? Maka lelaki itu kata, kalau boleh aku nak kulit aku cantik macam orang lain. Lalu malaikat tadi pun menyapu pada kulit lelaki yang kena penyakit kusta, lalu elok balik semula. Masya-Allah. Jadi malaikat tanya, apa lagi yang kamu inginkan? Kamu nak harta apa? Lalu lelaki dia kata, kalau boleh saya nak unta. Lalu didoakan oleh malaikat tadi, dapatlah unta yang syarat bunting 10 bulan. Istimewa Bani Israel. Istimewa. Dia dapat apa? Datang direct gitu kan. Bila kena azab pun direct juga. Itu kisah mereka istimewa lah. Jadi ditinggalkanlah lelaki tu dengan kulit indah cantik dan juga dapat unta yang dah bunting. Kemudian malaikat pula pergi jumpa lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua ni dia kepala dia botak. Tak ada rambut. Jadi malulah sikit. Bukan macam Upin ke memang. Bukan, Upin tu belum tumbuh rambut. Ni rambut dah tak ada. Dah gugur barangkali. Jadi ketika dia jumpa tu, tanyalah, apa yang kamu inginkan? Aku nak rambut macam orang lain, cantik macam rambut Imamuddin Naufal. Cantik rambut dia kan. Jadi lalu dia gosokkan kepala. Malaikat menyamar lelaki yang gosok kepala, lalu cantiklah rambut, tumbuhlah, tak adalah botak. Lalu dia kata, kamu nak apa? Harta apa yang kamu nak? Aku nak lembu. Lalu dia beri lembu apa yang dah bunting. Kemudian pergi pula kepada lelaki ketiga. Lelaki ketiga ni buta. Lalu malaikat tanya, kamu nak apa? Kata, aku nak melihat macam orang lain, aku nak melihat rupa aku nak tengok dunia.
Jadi disapu ke mukanya, lalu matanya kembali pulih. Kemudian kamu nak apa? Kalau dapat bibiri pun tak apalah. Lalu dia beri sekawan bibiri, lalu bibiri, lembu dan juga unta tadi dah jadi masing-masing dah membiak. Sampai satu ketika kemudian bertahun-tahun kemudian datang semula lelaki tadi. Malaikat tadi datang. Lalu dia menegur lelaki yang pertama yang berpenyakit kusta tadi. Dia kata, aku dalam perjalanan, aku ni orang miskin, boleh tolong aku tak ada kenderaan, boleh tak bagi unta seekor? Jadi dia kata, oh tak boleh, unta ni aku ada komitmen yang tinggi pada unta ni, macam-macam lah apa rezeki dia maknanya dia nak mengelak daripada tu. Dan walaupun tumpang. Jadi malaikat tu kata, bukankah dulu kamu diberikan, dulu kamu ada sakit, Allah pulihkan sakit kamu, Allah beri harta pada kamu? Tak, dia kata, ini aku usaha sendiri. Lalu malaikat tu kata, kalau kamu menipu dengan apa yang kamu katakan, Allah akan kembalikan semula kamu ke kejadian asal kamu. Lalu jadi balik penyakit kusta, harta tak ada. Yang kedua macam tu juga, dengan lembu-lembu ni semua habis. Tapi yang ketiga yang buta ni, diminta, saya ni dalam perjalanan susah, kenderaan saya hilang apa semua. Lalu dia berikan kenderaan. Dia kata, kalau kamu nak apa daripada bibir aku ni, nak banyak mana kamu nak ambil lah, aku tak akan kata apa-apa pun. Semua ini Allah beri. Lalu kata malaikat tu, harta kamu simpanlah. Aku adalah malaikat utusan Allah yang diutuskan kepada kamu. Maknanya daripada 3 orang yang Allah beri kesenangan, rupa-rupanya 1 orang sahaja daripada 3 itu yang bersyukur dengan apa yang Allah beri dan tidak lupa daratan. Yang 2 lagi lupa daratan. Allah kurniakan pada dia penyakit yang dipulihkan, lalu dia dapat harta lagi. Dia lupa diri bila ada saat orang lain minta padanya pertolongan. Jadi ini kebiasaan yang kita lihat di banyak-banyak kisah kehidupan kita hari ini. Yang spesies pertama dan spesies kedua ni banyak. Ramai. Yang ketiga ni ramai. Sorry, banyak pula. Betul. Ramai. Yang ketiga tu yang sikit. Yang ketiga tu betul lah wa qalilum min Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, sikit daripada kalangan hamba aku yang bersyukur. Jadi kita nak masuk kalangan yang ketiga ni lah. Itu dia, topik kita syukur di atas pertolongan Allah. Tapi nak tahu kenapa yang ketiga tu lain? Apa rahsia dan resepinya sepatutnya ada dalam diri kita juga, insya-Allah. Tapi kita nak berhenti berehat dahulu, Ustaz. Insya-Allah sambil kita berehat, kita berselawat dan jangan tutup mata terus tidur. Terus stay bersama kami di Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Waalaikumsalam. Topik kita malam ini syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustaz Azli Abdullah Al-Hafiz. Ustaz kongsikan tadi ringkasan kisah 3 orang daripada Bani Israel yang mana diuji oleh Allah, kemudian diuji lagi sekali, masya-Allah, subhanallah. Tetapi yang berjayanya adalah seorang yang buta. Ustaz, jadi bila kita sebutkan yang buta, mungkin Ustaz boleh kongsikan secara ringkas kenapa berbezanya yang buta itu tersebut, Ustaz, dan kenapa dia yang bersyukur, Ustaz? Baik. Kadang-kadang kita rasa kita sama. Duduk sebelah kursi sama je lebih kurang. Baju beza sikit lah kan. Baju Naufal cantik, kurang saya biasa je. Kadang-kadang kita rasa macam orang yang serupa muka, macam kita tu sama. Tapi tak sama hatinya. Orang kata orang hati perut tak sama. Yang membezakan kita itu sejauh mana kesyukuran kita itu atas apa kurnia Allah tu membezakan berdasarkan kisah 3 tadi. Baik. Yang 2 pertama tu, dia suka dengan nikmat Allah beri. Tapi cara dia menyukai nikmat itu ialah dengan cara dia nak pulun seorang diri. Dia nak conquer harta tu. Adapun yang ketiga, dia suka dengan nikmat Allah beri pada dia, tapi dia bersyukur dengan cara ada orang yang pernah mengalami kesusahan yang sama yang pernah dia alami dulu. Baik. Dia istilahnya bukan sekadar simpati, dia empati. Lalu apa yang ada padanya itu tidak lokek untuk dikeluarkan, dia beri juga. Ini sebenarnya sipir yang paling mudah dalam hidup kita ni. Sebab tu Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita pegang pada konsep banyak awak beri, more you give, more you gain. What you give, you get back. Jadi apa yang kita beri tu Allah akan pulang balik. Cuma nampak atau tidak itu mungkin tak nampak di dunia, mungkin nampak di akhirat esok. Tapi percayalah, bila saja kita bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita, Allah akan tambah. Tak tambah di dunia, Allah tambah di akhirat esok. Jadilah lelaki yang buta tadi, yang tak melihat dunia sebelumnya, lalu dengan izin Allah dia dapat melihat dunia, kemudian
Dia beri rezeki yang kambing daripada sedikit jadi sekawan kambing, jadi di antara 2 lembah penuh dengan kambing. Bersyukur dengan nikmat yang Allah beri padanya. Lalu bila ada sesiapa saja meminta, tak rasa lokek. Kau nak ambil banyak mana ambil lah. Sebab semua Allah beri. Maknanya, prinsipnya, kalau kita sedar apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian daripada Allah, maka kenapa kita nak lokek pada benda yang sebenarnya bukan milik kita yang hakiki. Kita pemilik sementara yang Allah beri seketika waktunya untuk kita jaga apa yang Allah beri ini. Allah nak lihat apa kita bertindak balas dengan harta yang Allah beri kepada kita, rezeki yang Allah beri kepada kita. Sanggup tak ketika orang lain minta pada kita, kita boleh beri sebagaimana kita minta pada orang lain, kita mengharapkan orang beri dengan mudah pada kita. Bagaimana kita boleh beri pada orang di saat orang memerlukan, minta Allah hadirkan mereka tu di hadapan kita, boleh atau tidak? Kita beri respon yang positif dengan cara memberi tanpa ada apa? Dia kata ada bersyarat. Masya-Allah, cantik, subhanallah. Ustaz, bila kita sebutkan macam tu, subhanallah. Seorang abdu atau abduhu, hambanya, Ustaz, sepatutnya kita betul Ustaz sebutkan sentiasa ada rasa syukur, Ustaz. Contoh macam hari ini kita banyak sangat boleh bersyukur. Contohnya kita diuji, contohnya betul anak yang nakal contoh. Tetapi kita syukur ada suami yang sentiasa sabar, isteri yang sentiasa sabar. Contoh. Kita diuji dengan pasangan yang tidak setia, tetapi ada ibu bapa yang sentiasa ada, adik-beradik. Contoh pelbagai sudut. Tetapi kita selalu melihat bukan apa yang kita bukan kita sentiasa syukur dengan apa yang kita selalu tengok apa yang aku tak ada. Aku tak adalah lelaki yang begitu setia seperti itu. Aku tak adalah sahabat yang sangat karib, yang sangat baik begitu. Aku tak ada guru-guru seperti ini. Aku tak bertudung labuh. Aku tak ada rupa macam itu. Ustaz nasihat kami Ustaz sebelum tidur. Macam mana kita nak menjadi seorang hamba yang buta tadi tapi tetap syukur dan walaupun datang ujian dan sebagainya, tak kisah memberi. Tak kisah memberi. Betul lah. Ini nasihat pada diri saya sendiri juga ni. Pada saya, kita jarang bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita miliki. Baik. Tapi kita selalu melihat apa yang orang lain miliki. Kita buat perbandingan orang yang banyak dapat pada kita, contoh berbanding kita kurang. Sedangkan kita tak berhati pula orang yang lebih kurang daripada kita. Sebab itulah dalam kehidupan ni kena ada check and balance jugalah. Kita kena lihat orang yang lebih daripada kita dan bukan maksud dalam apa kita hasad pada apa yang diperolehi, tapi supaya kita bekerja keras, kita bersungguh dalam kehidupan kita. Dan kita lihat juga orang yang di bawah kita. Orang di bawah kita dengan tujuan apa? Supaya kita rasa apa yang kita miliki itu masya-Allah, Allah kurniakan nikmat yang melimpah ruah. Jadi sebab itulah bila dalam hidup kita ni Allah memberi pada kita, saya sebut ada sifirnya, bila Allah beri itu, Allah beri dengan kata-kata dengan ujian. Allah beri pada kita, Allah uji kita dengan apa yang kita miliki, banyak ke sikit Allah uji kita. Jadi kalau sikit, kat mana kita nak tunjuk kesyukuran dengan sikit tu? Kadang-kadang kita Allah aku banyak ini tu pun orang nak minta juga, nak minta apa derma untuk masjid lah apalah, aku makan pun cukup-cukup. Miskin bandar. Sebenarnya bukan orang minta pada kita nak semua duit kita. Kadang-kadang Allah hadirkan seseorang datang bertemu kita tu ketika Allah nak uji kita pada ketika itu, sanggup banyak mana kita keluarkan. Ada orang yang dia ada RM10, dia beri semua RM10 pada ketika itu. Ada orang ambil separuh, bagi RM5, ada orang bagi RM1, ada orang tak beri langsung. Jangan sekali-kali jadi orang yang keempat ni, tak beri terus. Kalau kita rasa kita perlukan duit itu, mungkin saat itu kita perlukan juga duit. Kalau kita beri sedikit, rasanya agaknya boleh tak dapat barang yang kita nak beli dengan harga RM10, boleh kita dapatkan harga RM5. Pada saya kita boleh dapat. Cuma pada ketika itu Allah uji kita, RM10 je ada pada kita tu, kemana kita nak salurkan? Kemana kita nak laburkan istilah mudahnya? Ada orang dia laburkan tu, ambillah RM10 ni, tak apalah, ada terus kira. Rupanya Allah ganti. Jadi jangan kita berkira-kira dengan apa yang Allah beri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maknanya Allah sebut kami rezekikan kepada kamu, kamu infakkanlah, kamu beri balik. Sebab dalam memberi ini dia seumpama kita mengalirkan air. Air kalau kita sekat dia terhalang, tidak bergerak. Tapi kalau kita alirkan air itu, kita buang yang benda yang menghalang air daripada bergerak, ketika kita membuang itu dengan cara kita memberi itu, kita menyalurkan air tak berhenti mengalir terus. Itulah analogi mudah kepada pemberian yang kita keluarkan dengan penuh hati yang ikhlas kerana Allah Taala. Sangat indah tu, indahnya Islam tu.
mengalirnya bukan berhenti di dunia Ustaz. Ya. Mengalir terus hingga Sampai ke syurga, syurga. ya. Insya-Allah itu satu masalah untuk kita. Insya-Allah kita berhenti berehat dulu Ustaz. Sekali lagi kita berehat, bancuh dulu air kopi ke air panas-panas, minum insya-Allah. Kita belum habis nak dengar khulasahnya apa untuk topik kita, syukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi walaupun daripada golongan sedikit yang bersyukur insya-Allah. Selepas ini di Waalaikumsalam. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Waalaikumsalam bersama dengan Ustaz Azli Abdullah. Topik kita syukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal tadi kita kongsikan kisah 3 orang daripada Bani Israel. Subhanallah, 2 daripadanya gagal dalam ujian Allah, seorang saja yang berjaya. Subhanallah. Moga-moga kita jadi daripada golongan yang walaupun sedikit tetapi sentiasa bersyukur. Subhanallah. Ustaz, saya nak kongsikan satu hadis kepada para penonton. Subhanallah, berkenaan syukur dan sabar. Subhanallah. Saya suka sangat hadis ni. Subhanallah, sebab dia betul-betul reflektkan baliklah, motivasikan betul lah tu. Sebab semuanya daripada Allah juga. Mungkin saya bacakan hadis ini. Nabi SAW riwayatkan daripada Imam Muslim, amat menakjubkan urusan orang yang beriman, ajaban li amril mukminin, kerana setiap urusannya adalah baik. Setiap urusannya adalah baik. Subhanallah, macam mana tu? Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Subhanallah. Bila ada darra dia dia sabar, bila dia ada sarra dia akan syukur. Subhanallah. Macam mana benda tu boleh jadi kepada orang mukmin? Sebab kita pun orang mukmin tapi rasa macam tak sama Ustaz. Rasa macam aku tak ada sabar tu. Syukur pun jangan-jangan. Macam mana kita nak jadi macam ni Ustaz? Kita mohon Allah kurniakan sikap yang sama. Amin. Sebab tu Nabi rasa takjub seorang tu bila dia Allah uji dengan sesuatu kebaikan, hamidallah wa syakara, alhamdulillah, syukur ya Allah. Dapat anak pandai, anak boleh masuk Islam, alhamdulillah, syukur. Masya-Allah, sujud syukur lagi. Itu biasa berlaku. Baik. Tetapi yang hamidallah wa sabara tu, bersyukur, dia memuji Allah, alhamdulillah, sabar. Apa dia? Tak dapat lagi. Dapat anak semua gagal SPM contohnya. Semua orang A 6 harakat A. Anak dia I semua dah. 9 harakat. 9. Bagaimana agaknya nak buat? Jadi dia bersabar. Baik. Sebab apa yang kita inginkan di dunia ni tak semua kita dapat. Betul. Kadang-kadang Allah tangguhkan satu masa esok. Kita rasa manis rupanya kegagalan yang kita rasa tu. Baik. Kita gagal rupanya. Kegagalan tu sementara. Allah nak bagi manisnya saat kita petik buahnya esok. Tengok pekerjaan tu rupanya berganda seronoknya. Jadi kita kena sentiasa usahalah. Jadi di kalangan orang yang sentiasa bersyukur, yang Bani Israel yang ketiga tadi. Saya nak ada masa sikit kot. Banyak masa Ustaz. Kita ada. Ada satu peristiwa yang berlaku pada saya. Saya cerita ni supaya saya sendiri ingat balik dan semua boleh. Ni ada Ustaz letak kat dalam diary Ustaz juga, diary murid tu. Belum ada lagi. Belum lagi. Belum ingat dalam buku Ustaz tu kena cari. Saya suka juga sumbang ke masjid, tabung masjid, tapi tak banyak ketika dulu. So, selalu saya hari Jumaat tak duit RM10 tabung. Kemudian satu hari itu duit RM10 tak ada. Bila si kecil tu melintas nyanyi depan kita tabung tu. Nak keluar dompet tak ada duit RM10. Yang ada duit 50, 100. Alamak, tutup balik wallet. Jalan baru nak lepas pun terfikir, kedekutnya aku takkan RM10 tak boleh bagi 50 kot. Ni kau orang tengok kau imam pun kedekut. Jadi apa saya buat, buka balik wallet, letak RM50. Masya-Allah. Tapi beri itu dengan ya Allah, rasa sayu je pergi, sayu nampak kereta pergi. Selamat tinggal macam tu jauh rasa. Jadi sampai teringat-ingat agaknya Allah nak ganti ko. Kan al hasanatu bi asyri amsalihha, akan Allah ganti dengan 10 kali ganda. Kalau 50 kau dapat 500. Dalam kepala tu bersarang 500. Tiba-tiba duk cerita tentang 50 kita keluar tu rasa macam nak demam tu. Tiba-tiba Allah takdirkan malam tu ada kawan hantar duit 500. Duit lama yang dia simpan duit saya tu, dia bagi 500. Ketika beri tu tersentak. Rupanya apa yang kita berkira sangat, kita beri 50, kita dapat 500, kod dapat 500, sampai sepanjang hari tu duk ingatkan dapat ke tidak dapat. Maknanya kita berkira sangat, akhirnya Allah tunjuk pada kita. Kau berkira sangat ya, ni dapat 500. Jadi rupa cerita tu mengingatkan saya sampai hari ni. Rasa janganlah berkira sangat. Kalau Allah boleh tunjuk pada kita 50 yang kita keluar, kita rasa berat, Allah boleh ganti dengan 500. Allah boleh beri lebih daripada itu. Min haitsu la yahtasib.
Jadi maka sebab itulah kita kena rasa seronok dengan apa yang kita buat, terutama dalam bentuk kebaikan. Syukur ni satu kebaikan yang luar biasa, yang ajaib, yang Nabi sebut. Maka kita kena berusaha jadi orang yang ajaib. InsyaAllah Allah akan balas dengan pahala yang ajaib juga akhirat esok, insyaAllah. InsyaAllah. Salah satu cara dengan syukur pastinya adalah dengan memberi juga begitu. Seperti mana yang berkisah pada hadis Nabi SAW. InsyaAllah Ustaz, sebelum kita melaburkan tirai, kita nak silakan bagi Ustaz untuk pimpin baca doa kita sebelum kita tidur ni. Fadal, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami rasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, kepada ibu ayah kami, kepada zuriat keturunan kami, ya Allah. Moga dengan nikmat itu kelak, ya Allah, kami sentiasa melakukan amal soleh yang Kau redai, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, akhlak anak-anak kami, akhlak zuriat kami, akhlak zakarkan kami. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Semuanya kamilah hamba-hambamu yang berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang bahagia Ustaz Imam Azli Abdullah. Subhanallah, hari ini kita katakan syukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri satu perkara yang sepatutnya kita tanamkan dalam hati kita. Malam ini kita syukurkan. Kira balik satu, ambillah guna jari sebagainya. Apa agaknya nikmat yang aku dapat dan apa pula nikmat yang kita telah rezekikan, kita infakkan. Subhanallah, itu sepatutnya menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur betul-betul, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat sekalian, sahabat syurga. Ayuh, maafkan diri, maafkan semua. Semoga healing journey kita sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.